cerita tu nak buat baik je. Apa cerita buat baik? Masuk masjid, sunat tahiyat masjid. Lepas semayang fardu, wirid. Lepas wirid, semayang sunat. Lepas semayang sunat, demikian. Antara maghrib dengan isyak. Kalau ada ngaji, dia duduk ngaji. Kalau tak mandang ngaji, apa nak buat? Maka banyak lagi. Dia tengok Quran, baca Quran. Sebab maknanya dia memanfaatkan waktu yang ada. Sebab Nabi kata al-waktu kal-zahab, al-waktu kas-saif. Satu ketika Nabi kata waktu itu seperti mana meh. Satu ketika Nabi kata al-waktu kas-saif, waktu itu seperti mana pedang. Fa illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tak potong dia, bermakna dia potong kamu. Maknanya kalau waktu itu kita biarkan begitu sahaja, maka dia pergi. Maka kita kena ambil waktu itu, gunakan fursa sa'idi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baik. Sebab kanan ada catit, kiri pun ada catit, ya. Malaikat yang wajib kita imani terdiri daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan juga Ridwan. Jadi 10 ni ada kerjanya masing-masing. Cuma yang dah pencen ialah Jibril. Dia pencen. Pasal apa dia pencen? Tak ada lagi Nabi lepas dari Nabi Muhammad. Sebab itu kata Nabi, la nabiyya ba'di, tak ada Nabi selepas daripada aku. Yang lain, turun hujan, Mikail. Dia menurunkan rezeki. Israfil, dia belum kerja lagi. Dia 2 kali kerja aja. Dia pasti kerja niup. Sekali tiup bagi tumpur perhabis, sekali tiup bagi jaga perhabis. 2 kali tiup. Mana rupa trompetnya awak tak tahu. Kalau tanya mak nawak pun dia tak tahu. Dia boleh tiup dia punya aja. Yang dia punya tu apa? Itu dia boleh tiup. Yang ini 2 kali. Yang ini je Israfil saja boleh tiup. Israel, tuan-tuan dia, ialah yang kita pasti ada ni belum jumpa dia. Yang dah pergi, dia dah mari. Kita ni tunggu hari dia. Bila dia kata, bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Tinggallah emas perak, public gold ke, perak gold ke, apa ke semua dunia. Israel mari je, udah tinggal. Maknanya tumpahlah kita jalan meh tu tinggallah. Kalau betul gayanya dia okey. Takut yang tinggal tu mangkuk yang tinggal kita pun mangkuk jugalah. Maknanya bila mari Israel habis. Ya. Oleh yang demikian, Al-Quran menitik beratkan dan selalu mengingatkan hari akhirat. Al-Quran ni banyak kali cerita Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh. Itu yang tuan-tuan hafal kan, cerita kiamat. Bukan surah itu je, bukan ayat itu je, bukan juzuk itu je, mengandungi dalam Al-Quran cerita tentang kiamat. Bila kita baca tahlil, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mesti ada cerita kiamat. Baca hadis, ada cerita kiamat. Tengah ceramah pun kadang-kadang ustaz ni baca ayat tentang kiamat. Kadang ada faham ataupun tak ada faham. Ada orang dia boleh faham, ada orang dia tak boleh faham. Ba'duhum yafhamun wa ba'duhum la yafhamuna syai'an. Setengah di kalangan mereka faham, setengah yang lain la yafhamun. Apa sebab? Hati dia merosak. Kan? Hati ini dalamnya rosak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati perut dia ada penyakit, maka Tuhan tambah penyakit. Bila Tuhan tambah penyakit, itu yang raban temin pagulim perin. Dah sakit. Ni tuan-tuan ni, kita kalau sakit, buangkan sakit, buangkan karat. Karat tu kadang-kadang dia berkata karat warna apa? Warna biru. Warna kuning ni. Warna apa? Biru. Warna kuning, tapi satu karat lagi dia warna biru. Itu kena faham kuning. Jadi karat yang warna kuning tu biasa kita tengok. Ada karat warna biru, itu pun kena pasti juga. Buang dia. Kata Nabi yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Maliki ulama Mekah,
yang mengajar Masjid Haram telah pun kembali ke rahmatullah tahun 2004. Syekh Muhammad Alawi hendaklah banyak membaca Al-Quran supaya karat itu pergi. Bila kita selalu baca Quran, kula yaumin naqra surat minal Quran, naqra surat Al-Baqarah, naqra surat Ali Imran, naqra surat Al-Fil, naqra surat Yasin, bermakna apa nama karat tu akan pergi. Pasal karat-karat tu kalau kita tak baca Quran, dia yabqa makna kekal situ, tak beranjak. Itu pasal kita hentak, untuk ketuk, kata, balun, hentam, tak mahu juga beranjak. Pasal apa? Macam kita kata Ustaz Fadil Muhammad Nur, tarik kucing atas tiko. Kucing atas tiko, pegang ekor kucing, tarik. Dia tak beranjak ke mana pun. Tapi dia cakornya tiko, hancur pecah. Rupa juga kita, balun-balun, ganyang-ganyang, ketuk, kata apa semua. Kata orang Perak, tak ngombin. Tak ngombin ni mana tak beranjak. Lantak lah apa, tidak hujan ke, panas ke, kena ketuk ke, kena kata ke. Ngiling. Apa katanya? Teman yang ramai juga. Tak boleh kata. Itu yang kita risau. Itu arti perut rosak ya. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan sekalian, doa dengan Tuhan. Kalau pun ada unsur itu pada kita, kita berdoa dengan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan Tuhan, takkan Tuhan tak bagi, Tuhan mesti bagi. Kalau kita minta kalau dia mesti kasih. Pasal apa dia tak boleh kasih? Pasal kita hendak dia mesti kasih punya. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada aku akan mengkabulkan. Tapi kena baca doa tu. Doa ikut kaedah berdoa gitu. Serta menggambarkan tentang hari akhirat yang dengan berbagai-bagai uslub. Uslub ni cakap Arab dia cara. Uslub ni berbagai-bagai kaedah, cara, formula, bentuk, pandailah. Bahasa yang berlainan. Maknanya Quran ni uslub ya, uslub Al-Quran. Kecanggihan Al-Quran. Ada kadang-kadang uslub dia biasa. Ada kadang-kadang uslub itu ditambah dengan inna ataupun anna. Ada uslub dia tambah dengan taukid. Dalam Quran itu macam-macam. Itu bagi mereka yang ada belajar ilmu Arab dalam ilmu Al-Balaghah. Barang siapa belajar ilmu balaghah tu dia ada uslub. Yang uslub itu yang kita nak kena jalani. Itu orang belajar Arab lah. Orang tak ada belajar Arab tu tak payahlah pening mikir belakang apa pula inna anna lah taukid apa semua. Tapi ada ya. Agar semangat kejiwaan manusia termateri dalam hati dan kuat pula pengaruhnya. Biar dia cop lekat sini ataupun kekal sini atau berada di sini dan bagi dia tu bekerja. Bagi dia maknanya berjalan, bergerak ataupun yang seumpama dengannya. Itu yang ketujuh daripada perman yang dikemukakan oleh musannif atau penyusun kitab kita ni, ulama daripada Arab sana ya. Dan yang ketiga, kerana tabiat manusia banyak lupa, lupa. Kita banyak lupa. Lebih makan lupa, lebih tidur lupa, lebih banyak dosa lagi lupa. Jadi sebab itu kalau kita lupa semayang tinggal kunut, maka sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Jadi kita ni banyak lupa. Kerana banyak lupa ni tabiat, realiti manusia, tabiat manusia, perangai manusia, dia memang banyak lupa. Dan lagi yang disebabkan oleh kesayangan mereka kepada dunia ini dan kecintaan mereka kepada kemewahannya. Udah kita dapat dunia, rumah besar, kereta besar, gaji besar, bini pun besar, anak-anak pun besar ya. Gaji besar, rumah besar, duit besar, mat besar. Jadi kita lupa dengan Tuhan. Sebab nikmat yang Tuhan bagi itu kita lupa syukur. Sebab terlampau banyak Tuhan bagi, rupa-rupanya kita ni mua. Mua maknanya, apa kata orang mua ni? Apa dia? Apa orang Melayu panggil apa? Udah bagi betis nak apa? Melampau-lampau sampai lupa. Dalam istilah ilmu akidah dipanggil al-istidraj. Ya, al-istidraj. Maknanya mua lah tu. Bukan moya Arab Suri kata ayo. Ya Syekh, sini moya bagi aku ayo, moya saya. Tapi yang moy nasi itu situ apa? Kanji. Kanji kan. Arab kata al-ma. Ayolah al-ma. Ma'un barid, air yang sejuk. Ma'un sahil,
air panik. Jadi moya. Jadi makna kita ni banyak lupa. Lupa kepada Allah Ta'ala dengan sebab mabuk dunia. Sebab itu Imam Ghazali sebut, di antara 4 perkara yang menghalang manusia daripada beribadah, di antaranya dunia. Dunia, makhluk, iblis ataupun syaitan dan juga hawa nafsu. 4. Dunia, makhluk, syaitan ataupun iblis, dan yang keempat itu nafsu. 4 manggah ni memang mengocok kita daripada amal ibadat. Kita nak buat ibadat, dunia tadi, rumah kita. Aku kalau aku tinggi rumah sekarang, pergi semayang maghrib isyak sekarang, perompak lah tak. Lebih aku main rumahnya, dia semayang rumah. Dia tak nak ninjak ke rumahnya pasal takut rumahnya kena rompak. Kena pula kamu dapat duit ke, ataupun mungkin keretanya besar ke, atau mungkin duitnya banyak ke, atau yang seumpama dengannya. Kerana dunia menyekat dia daripada ibadat. Tambah-tambah lagi pula cerita pula hari ni TV tayang cerita hantu, susuk, tak apa semua. Orang pun takut nak pergi surau. Pasal apa? Pasal cerita hantu. Baik iblis pula. Iblis ni ngocah kita apa namanya daripada ibadah. Yang ditayang cerita hantu tu apa cekik? Cerita hantu tayang nak buat apa? Nak ajar orang biar semua jadi hantu. Biar orang Malaysia tengok cerita hantu, biar dia mau jadi hantu. Kita tak disuruh jadi hantu. Kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kamu yang sangat nyata. Yang kita baca surah Yasin tu. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mu jangan sembahkan syaitan. Syaitan itu merupakan musuh kamu yang sangat nyata. La ta'budu. Jangan kamu sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kamu yang sangatnya nyata. Nabi Adam terjun, siapa ngocah? Syaitan. Hawa terjun dari syurga, siapa ngocah? Syaitan. Tapi kalau demo tak terjun, kita pun tak ada pada malam ini. Kalau demo tak terjun daripada api syurga tu, demo tak makan buah khuldi tu contohnya, kita pun tak ada pada malam ini dah. Demo situ je. Kan? Sebab musabah. Sebab musabah, dia tu maknanya makan buah khuldi, kata dema, maka dia diperalakan ke dunia, maka lahirlah zuriat, sehinggalah kepada lahirnya kita. Tapi Adam teroyak 300 tahun pasal dia makan buah khuldi. Satu salah dia teroyak 300 tahun. Kita salah 300 sekali pun tak teroyak. Dia salah satu teroyak 300 tahun, bukan 300 kali teroyak. Sampai dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kamu tak ampuni kami, wa tarhamna, kamu tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Nabi Adam doa macam itu untuk nenek kita, asal-asal kejadian manusia teroyak 300 tahun. Bukalah kitab Al-Jawhar Mawhub. Sama ada dia Israiliyat ke tidak, yang penting dia teroyak baca doa. Doa tu ada, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita dosa banyak. Dosa lawan Tuhan, dosa nipu orang, dosa buat fitnah, dosa beli cincin, dosa jual tanah. Banyak dosa bab lembu. Jadi kalau dosa kita banyak dengan Tuhan, kalau tak ada kata astaghfirullahalazim, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Bermakna dosa kita kuala Mekah, kau banyak, diri kita makin lama makin kotor. Wasakh. Pasal apa kotor? Sebab dia mengamalkan qabih. Dia mengamalkan benda-benda yang jahat atau benda-benda yang buruk gitu. Dan lagi yang disebabkan oleh kesayangan mereka kepada dunia, mabuk dunia, hubbud dunia. Kata dalam kitab Hidayatus Salikin, di antara sifat-sifat mazmumah yang 10 dalam kitab Syekh Abdul Samad Pelambani, iaitu kitab Hidayatus Salikin, iaitu hubbud dunia, kasih kepada dunia. Kata Ustaz Ismail Kamus,
al-fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Kata dunia fulus. Fulus tanda kalau macam mana mau minum. Betul lah fulus. Tapi wal mampus tu besok akhirat kita mampu yang macam mana? Makna kita kena fulus. Kalau betul jalannya okey. Kalau tak betul jalan tak okey. Ini masalahnya banyak tak betul. Silap, terambil, memang ngambil, terempit. Tak kira lah ya. Itu kita kena jaga-jaga lah. Kalau tersalah, kita cepatlah ngulur. Pasal apa? Masih ada lagi gia ada lagi pasal kita masih hidup. Tapi kalau kita dah masuk ke tanah, payah nak kembali kepada Allah. Dan kecintaan mereka itu kepada kemewahannya dunia. Domelnya itu marjik kepada dunia. Mewah ni cinta penuh dengan dunia, hati perutnya dah dunia. Sedangkan dunia itu dana. Dana maknanya hina, rendah. Dana rendah dunia tu. Apa dia pada dunia? Besok bila dah kiamat, besok padang jarak, padang terkukur, tak ada dah namanya simpang Puleh, simpang Ranggam, simpang Kepin, simpang apa, macam-macam simpang, tak ada dah. Dia akan mari satu namanya hari kiamat. Mana rupanya? Tunggu dan lihat. Tak tahu mana rupa Tuhan nak buat tu macam mana. La yumkin alaina an nufakkira. Kita tak boleh nak fikir mana rupa yang Tuhan akan buat. Maza sayfa'alullah. Apa yang Tuhan akan buat? Sebab apa? Sebab itu kerja dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Maka dia buat apa manggah-manggah yang dia nak buat. Kita tak boleh buat. Kita buat besi pun tak boleh, buat daun pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Jadi yang kita boleh apa? Yang kita boleh nampak gaya makan-makan pun Tuhan juga bagi. Kalau bantian dibagi kita koma, tak makan lah kita. Demo lah yang nyumbat kan. Itu pun pakai saluran lah. Semuanya Allah fa'alun lima yurid. Ataupun kita kata Tuhan kata sana, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Subhana man amruhu subhana man idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Di antara doa kalau kita tak ada zuriat. Ya, tak ada zuriat, kita baca doa lah. Minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan zuriat. Kalau selusuh wa alqatma fiha wa takhallat apa semua gitu ayat yang tadi ni. Subhana man baina kafi wan nun. Itu jangan doa-doa supaya kita boleh dapat zuriat. Rabbana rabbi habli min zuriyatin apa semua ada doa-doa tu supaya kita dapat zuriat. Zuriat daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka Al-Quran banyak mengingatkan tentang hari akhirat. Al-Quran ni banyak kali cerita akhirat kerana keyakinan kepada hari akhirat dan kepada balasan nikmat dan seksa boleh mengurangkan kecintaan mereka kepada dunia. Bila ada seksa ya, buka kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Ada tulisan haji kita ya? Al-Yawaqit wal Jawahir. Kitab itu pertama sekali cerita tentang apa nama, tentang dahaka pada mak bapak ada kat situ. Cerita minum arak, dosanya atau seksanya. Cerita tak mengeluarkan zakat. Cerita melakukan homoseks. Cerita melakukan sihak, iaitu perempuan suka pada perempuan. Laki-laki suka pada laki namanya liwat. Perempuan suka pada perempuan namanya sihak. Bukan ishak lain. Ishak nama orang ataupun nama Nabi ya. Daripada keturunan Bani Israel. Syirik dengan Tuhan, bunuh orang, bunuh diri, semua ada. Tak semayang ya? Dan kitab itu sebut kalau bab semayang tak semayang ni 15 seksa kepada orang yang tak semayang. Di antara besok dipandang yaumil mahsyar, maka orang tak semayang itu diambil rantai, disumbat dalam mulutnya rantai, ditarik keluar menerusi dubur kemaluan yang belakang. Lepas itu ditarik, malaikat tarik. Lepas itu malaikat kata, "Oi manusia." Dia mungkin lebih kurang itulah. Mana redaknya dah, tapi dia orang begitulah. Inilah dia azab kepada hamba-Mu, iaitu kepada manusia yang dahulunya mereka itu meninggalkan sembahyang. Bila tarik kita, mana rupa kita?
Terbalik-terbaliklah. Habis muka, habis tangan, habis kaki, habis perut. Lantaran dari tonggang lengan. Sebab dosa orang tak semayang ni banyak. Dosa masa nak mati. Dosa ketika azab, seksa pada ketika nak mati. Seksa pada ketika dia mati. Seksa pada ketika dalam kubur. Seksa di padang yaumil mahsyar. Dari 15 tu dia pecah pada 4. Ini di sini. Kalau atas muka bumi ni tak ada pada mukanya cahaya orang yang beriman. Di antaranya kalau dia berdoa, doanya tidak mustajab pasti tak semayang. Orang semayang ni doanya baru kira mustajab. Kalau orang tak semayang, doanya tak mustajab. Dalam kubur, saya cerita lah. Kubur jadi sempit ataupun tak luar. Itu pasal bila kita sujud rukuk, besok fadilatnya kubur cerah. Kubur tu makna jadi terang. Itu besok di mana? Di dalam kubur. Mana ustaz tahu? Dalam kitab kabur lah. Bukan teman masuk kubur.